Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd fa innal asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan nikmatnya dan juga kesihatan kepada kita supaya kita dapat mengadakan tazkirah pada malam ini insya-Allah, dan saya sebagai pengganti daripada ustaz yang ada sedikit kemalangan lah, kemalangan atau apa-apa halangan di jalan untuk memenuhkan program yang telah ditentukan. Sepatutnya buku ini disampaikan oleh beliau. Jadi kita cadangan buku itu ialah hadis 40 Imam An-Nawawi. Yang mana hadis ini 40 hadis ini kalau jadi hafalan sudah cukup kuat untuk kita memberikan kekuatan keimanan, apatah lagi kalau dapat melaksanakan insya-Allah. Jadi marilah kita sama-sama masuk dalam bab yang pertama daripada hadis 40 itu ialah bab niat daripada Amirul Mukminin Abu Hafsah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau hadis 2 hadis 1 dah orang insya-Allah. Itu kita masuk dalam hadis 2 bab iman, Islam dan ihsan. Itu daripada Umar radhiyallahu anhu berkata, bainama nahnu julusun indal Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di antara kami, di kalangan kami tengah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaum, pada satu hari, izat tala'a alaina rajulun syadidul bayad as-siyab, tiba-tiba datang kepada kami seorang lelaki yang bersangatan putih pakaiannya, syadidul sawadil sya'ri, dan bersangatan lebat atau hitam rambutnya, la yura alaihi asarul safar, dan tidak pula dilihat kepada lelaki itu dalam kesan-kesan perjalanan, wala ya'rifuhu minna ahadun, seorang daripada kami pun tidak mengenal siapakah mereka orang itu, hatta jalasa ilan nabi, sehingga dia duduk berdepan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, lalu disandarkannya dua lututnya kepada dua lutut Nabi, wa wada'a kaffaihi ala fakhidhihi, lalu dia meletakkan dua tangannya atas dua pahanya, wa qala, maka dia pun bertanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, terangkan kepada aku tentang Islam. Faqala Rasulullah SAW, maka jawab Rasulullah SAW, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah, bahawa Islam itu ialah pengakuan kita, syahadah kita bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, bahawasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, wa tuqimas salah, kemudian mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, dan mengeluarkan zakat, wa tasumu ramadana, dan puasa pada bulan Ramadan, wa tuhajjul baita in istata'ta ilaihi sabila, dan haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu, telah berupaya engkau kepadanya jalan, maksudnya bagi orang-orang yang mampu untuk pergi ke Baitullah. Qala, telah berkata ia, si bertanya itu, sadaqta, benarlah engkau ya Rasulullah. Qala, maka telah berkata ia, fa'ajibna, makna Umar berkata, maka telah hairan kami. Lahu yas'aluhu wa yusaddiqu, dia bertanya dan dia membenarkan. Qala, maka telah bersabda Nabi, telah berkatanya lagi, fa'ahbirni anil iman, berikan aku tahu tentang iman. Qala, maka jawab Nabi, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina biqadari khairihi wa syarrihi, maka hendaklah engkau beriman dengan Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhirat, dan engkau beriman dengan kadar baik dan buruknya.
Qala, maka telah menjawab, sadaqta, telah benarlah engkau. Qala, lalu dia bertanya, akhbirni anil Islam, maka khabarkan aku tentang anil ihsan, tentang ihsan. Qala, jawab Nabi, anta buda billahi ka'annaka tarahu fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu ialah bahawa engkau mengibadati dengan Allah seolah-olah engkau melihat akannya. Maka jika tidak engkau melihat akannya, sesungguhnya ketahuilah maka Allah itu melihatmu. Qala, maka jawabnya lagi, fa akhbirni anis sa'ah, maka khabarkan kepada aku tentang as-sa'ah, iaitu hari kiamat. Qala, maka jawab Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Maka Nabi menjawab, tidaklah yang ditanya darinya itu dengan lebih mengetahui daripada yang bertanya. Qala, maka jawabnya lagi, fa akhbirni an imaratiha, kalau begitu khabarkan kepada aku tentang tanda-tandanya. Qala, maka jawab Nabi, antalidal amatu rabbatiha, bahawa anak melahirkan tuannya. Wa anna taral khufa uratal a'lah ri'a sya'ah sya'i yatatawaluna fil bunyan, bahawa engkau lihat khufa tu sepatu yang urat tu yang tidak yang tak ada alah, maksudnya berkaki ayam lah kan. Khufatul urah, orang-orang yang tidak bersepatu, al-alatu ri'ah kan? Mereka berlumba-lumba kan? Membenakan bangunan yang tinggi-tinggi, yatatawaluna fil bunyan kan? Qala, maka telah berkata ia, summa in falaka, kemudian telah beredar. Falabistu malian, maka telah tetaplah aku dalam keadaan yang kekosongan. Mali ini dalam keadaan tercengang. Summa qala li, kemudian telah berkata ia kepadaku, ya Umar, atadri man sa'ilu, wahai Umar, adakah engkau tahu siapakah yang bertanya? Qultu, maka jawab Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam, wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, maka Nabi menjawab, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum, sesungguhnya dia itu adalah Jibril, datang kepada kamu mengajarkan kamu tentang agama kamu. Itu adalah tentang hadis yang panjang tentang rukun Islam, iman dan ihsan. Jadi kita secara umumnya itu cara Nabi menerangkan kepada umatnya atau sahabat-sahabatnya apakah perkara iman dan Islam itu kan? Dan cara mereka mempelajari itu, yang ada Jibril ajar itu ialah bertalaki depan dengan depan kan? Lutut dengan lutut bertemu. Kalau kita sekarang ni kata tak canggih lah kan? Macam orang kuno, tapi itulah malaikat mengajar Nabi cara nak dapat ilmu kan? Berdepan. Bayangkan lutut dengan lutut malaikat tu bertemu dengan lutut Nabi. Tangan dia atas paha. Tangan dia atas paha je. Cara dia mengajar kan? Itu kita fikirlah. Kita sekarang kata dah moden ke dah apa, itu masing-masing boleh fikir macam mana yang terbaik. Tapi menurut yang Jibril ajar kepada Nabi, itulah cara menuntut ilmu yang terbaik kan? Bagaimana supaya ilmu tu kata orang satu ada aura dia sampai. Dia sampai. Kemudian tentang rukun-rukun itu huraian daripada intisarinya kan? Daripada hadis ini dapat dipahami bahawa Islam dan iman adalah dua hal yang berbeza, baik secara bahasa maupun syariat. Inilah pengertian asal daripada dua istilah tersebut. Namun begitu dalam pengertian syariat Islam terkadang-kadang dipakai dengan makna iman atau sebaliknya. Itu pengertian secara umum kan? Kemudian satu kalimah kami pun berasa hairan kerana dia bertanya lalu membenarkan. Dalam hadis tadi malaikat yang tanya, Jibril yang tanya, dia yang jawab. Bermaksud para sahabat menjadi hairan atas kejadian itu kerana orang yang datang kepada Nabi SAW itu hanya dikenali oleh baginda sendiri, dan orang itu belum pernah mereka ketahui bertemu dengan Nabi SAW dan mendengar sabda baginda. Mana sebelum tu orang tak tahu siapa kan? Agama pun belum bukan tak tahu, tapi belum terperinci diberikan.
Kemudian dia mengajukan sebuah pertanyaan yang dia sendiri sudah tahu jawapannya, bahkan membenarkannya. Oleh kerana itu orang lain menjadi hairan dengan kejadian ini. Jadi orang ramai termangu lah kan. Macam kita lah, kita tanya, kita jawab. Jadi heran lah. Cuma Nabi je yang tahu kan. Tapi Nabi tak bagi tahu. Adalah rahsia-rahsia yang penting kan. Kemudian kalimah yang kedua dalam hadis itu ialah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, pada kitabnya, kepada utusan-utusannya, kepada hari kiamat dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Maksud beriman kepada Allah ialah mengakui bahawa Allah itu ada dan mempunyai sifat-sifat yang agung serta sempurna. Bersifat daripada sifat kekurangan, dia tunggal, benar, memenuhi segala keperluan makhluknya, tidak ada yang setara dengan dia. Pencipta segala makhluk, bertindak sesuai dengan kehendaknya dan melakukan segala kekuasaannya sesuai dengan keinginannya. Itu beriman kepada Allah kan? Kepada iman penuh lah kepada Allah, supaya kita tidak mohon tidak apa pun selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun menyeru dan sebagainya. Berbentuk dalam keadaan iman, sifat-sifat Allah itu tidak ada bandingannya. Dan yang kedua, beriman kepada malaikat kan? Yang benda yang gaib. Beriman kepada para malaikat ialah mengakui bahawa para malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Tidak pernah mahu mendahului sebelum ada perintah dan sentiasa melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Jadi itu kepercayaan kita yang kedua. Selain daripada yang pertama tadi, 100% kepada Allah, apa saja benda, apa saja segala bentuk permohonan dan permintaan dan sebagainya hanyalah pada Allah. Yang kedua, kepada malaikat, benda-benda yang kita tak nampak. Dan malaikat itu adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah, dan dia buat apa saja yang diperintah kan? Itu adalah kelebihan malaikat. Kemudian yang ketiga, beriman kepada kitab. Hadis itu maksud beriman itu kepada kitab ialah wajib mengakui Allah menurunkan 4 kitabnya, iaitu kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Ini wajib kita beriman. Menolak satu pun tidak boleh. Itu sesuai dengan surah Baqarah yang pertama lah, kita baca Alif Lam Mim Zalikal Kitab, itu ayat yang kedua. Maka kita wajib imani kitab-kitab itu. Surah ini kitab-kitab samawi yang Allah turunkan, dan kita tak boleh nafikan kan? Kemudian beriman kepada utusannya, yang ini kepada Nabi Muhammad SAW. Beriman kepada utusan-utusannya ialah mengakui bahawa para rasul itu jujur dalam menyampaikan segala ajaran yang diterima daripada Allah, dan mereka diberi mukjizat-mukjizat yang mengukuhkan kebenarannya. Mereka menjelaskan kepada orang mukallaf apa-apa yang Allah perintah kepada mereka. Para rasul itu wajib dimuliakan dan tidak boleh dibanding-bandingkan. Jadi dalam beriman dengan Nabi itu ada kelebihan Al-Quran itu dalam surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga, tilka rasul. Itulah rasul kami lebihkan antara satu dengan yang lain. Jadi sebagai kita umat Islam, kita tak boleh bezakan umat ini macam itu, mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Mana Allah berikan kelebihan, tiap-tiap utusannya itu ada kelebihan-kelebihan. Cuma kepada umat Nabi Muhammad, kita mesti akul atas perintah yang telah tercatat dalam Al-Quran, tanpa menafikan kitab-kitab yang terdahulu. Kemudian beriman kepada hari kiamat yang kelima, iaitu maksudnya kita mengakui adanya hari kiamat, termasuk di dalam hidup, kembali setelah mati, berkumpul di padang mahsyar, perhitungan dan timbangan amal, menempuh jambatan antara syurga dan neraka, yang mana kedua-duanya tempat ini merupakan tempat pemberian pahala bagi orang-orang yang beramal soleh dan seksa bagi orang yang berdosa. Itu tentang beriman kepada hari akhirat yang wajib kita imani. Dan kita tahu pahala dan dosa ini milik Allah Subhanahu Wa Taala.
Kita sebagai hamba-Nya hanyalah beramal, beramal seperti mana yang disyariatkan oleh baginda Muhammad SAW. Dan yang terakhir, beriman kepada takdir, iaitu buruk dan baiknya. Maksud beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk ialah firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menjadikan kamu dan apa yang kamu kerjakan atau kamu perbuat. Itu surah As-Saffat ayat 96. Kemudian firman Allah lagi, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami jadikan tiap-tiap sesuatu itu dengan ukuran-ukuran yang tertentu. Surah Al-Qamar ayat 49. Dan juga sabda Rasulullah SAW dalam hadis daripada Ibn Abbas yang bermaksud, ketahuilah sekiranya semua umat berkumpul untuk memberikan suatu keuntungan kepada kamu, tidak akan kamu peroleh selain daripada apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Sekiranya mereka berkumpul pula untuk melakukan sesuatu yang membahayakan kamu, nescaya tidak memudaratkan kamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Semua pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering dawatnya. Mazhab salaf yang beriman, yang para imam khalaf mengatakan, Waalaikumsalam, sesiapa membenarkan semua urusan bersungguh-sungguh lagi penuh keyakinan dan tidak sedikit pun terlintas keraguan, maka dia adalah mukmin sejati. Baik hal itu dia perolehi daripada bukti-bukti yang pasti atau sekadar daripada keyakinan yang kuat. Itu tentang kadar buruk dan baiknya. Apa saja perilaku, ketentuan yang menimpa diri kita, musibah, maka kita kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hatta kita tak milik pun satu daun kering yang ringan pun kita tak dapat nak milik. Kalau dia nak jatuh, dia tetap jatuh. Itu kita kena beriman dengan kadar Allah yang Allah dah tentukan. Wajib beriman. Jadi itu adalah rukun iman yang diterangkan oleh Jibril kepada Nabi. Kemudian kita masuk itu dalam bab rukun iman yang 6. Kemudian kita masuk kepada kalimah yang ketiga. Yang kalimah ketiga itu ialah beritahulah kepadaku tentang tanda-tanda. Tanda-tanda hari kiamat itu, seperti mana yang disabdakan Nabi. Kaum muslimin kelak akan menguasai negeri-negeri kufar, sehingga banyak tawanan. Maka hamba sahaya perempuan banyak yang melahirkan anak-anak tuannya. Anak-anak ini akhirnya akan menempati kedudukan sebagai majikan kerana kedudukan bapanya. Itu yang hadis yang Nabi tanya, ibu melahirkan tuannya, macam mana boleh jadi? Hal sebegini menjadi sebahagian daripada tanda-tanda datangnya kiamat, iaitu kaum muslimin mengalahkan kaum musyrikin dan banyaknya kemenangan dan tawanan yang diperolehi kaum muslimin. Itu pada akhir nak tanda-tanda. Dan umat Islam tak boleh nak seronok, nak seronok sebab kata besok Islam ni maju, dia kena usaha, kadar tu dah ada, kita kena usaha, bukan kadar dah tentu dah, kita boleh jadi keyakinan itu kena dengan usaha yang kuat untuk menjayakan iman. Yang kedua, munculnya kerosakan umat manusia, sehingga orang-orang terhormat menjual hamba saya yang menjadi ibu daripada anak-anak mereka, sehingga menjadi barang yang berpindah-pindah dari tangan seseorang pembeli kepada pembeli yang lain. Ada kemungkinan juga jatuh ke tangan anak kandungannya tanpa disadari. Ini mengisyaratkan munculnya salah satu tanda hampir kiamat. Hal ini terjadi kerana luasnya kejahilan tentang haram jual belikan ibu daripada anak-anaknya sebagai hamba. Itu hadis yang nombor tanda-tanda hari kiamat yang kedua. Dan hadis ini juga menyatakan adanya larangan berlumba-lumba membangunkan bangunan yang sama sekali tidak diperlukan.
Itu kita kalau masuk hadis ni kita dah tanda-tanda kiamat itu nampaknya pembaziran bagi Nabi lah. Bagi orang-orang yang sekarang ni mungkin itu satu tanda mercu kejayaan, tapi Nabi kata tadi dalam hadis itu sibuk membangunkan bangunan-bangunan yang tinggi tapi kosong, kan? Jiwa dia kosong, iman tak ada, kan? Bangunan cantik, iman dia kosong. Dan Nabi bersabda yang bermaksud anak Adam diberi pahala untuk setiap belanja yang dikeluarkannya kecuali belanja untuk mendirikan bangunan. Itu sabda Nabi. Kemudian Rasulullah SAW wafat tanpa pernah meletakkan sebuah batu atau bata untuk membangunkan sebuah bangunan. Baginda tidak pernah mendirikan bangunan yang kokoh dan juga tidak pernah berlumba-lumba untuk itu. Itu tanda-tanda hari kiamat. Bila nak berlaku Allah saja yang tahu, kan? Itu imarah saja. Kemudian kalimah yang keempat. Kalimah yang keempat Allah menerangkan pengembala kambing, yang disebutkan tadi, yang gembala kambing, dan secara khusus kerana mereka lah yang merupakan golongan badui yang paling lemah, kan? Maksudnya keadaan mereka itu miskin secara umumnya, mereka tidak mampu mendirikan bangunan. Berbeza dengan para pemilik unta yang umumnya adalah orang-orang yang berharta. Bagaimana boleh, bagaimana mungkin gembala kambing membangunkan bangunan yang tinggi-tinggi? Itu boleh kita tengok dalam keadaan kita sekarang ini. Sekarang ni tak ada gembala kambing, kita dah banyak pengembala, macam-macam gembala. Dan yang kalimah yang kelima itu dikatakan dia datang kepada kamu untuk mengajarkan kepada kamu agama kamu. Bermaksud Jibril datang untuk mengajar asas-asas agama secara umum menurut Syekh Muhyiddin Al-Nawawi dalam syarahnya Sahih Muslim. Isi hadis ini yang terpenting ialah penjelasan tentang Islam, iman dan ihsan, tiga kelompok yang ada yang basic, serta kewajipan beriman kepada ketetapan takdir Allah, qadar baik dan buruknya. Dan diriwayatkan juga daripada Abu Husain dengan dikenali sebagai Ibnul Battal Al-Maliki. Dia berkata, pendapat golongan ahli sunnah baik yang salaf maupun yang khalaf menyatakan bahawa iman itu berupa perkataan dan perbuatan yang terkadang-kadang bertambah, terkadang-kadang berkurang. Iman itu boleh tambah, boleh kurang, seperti mana yazdadu imanan ma'a imanihim. Maksudnya untuk menambahkan keimanan mereka pada keimanan yang sudah ada sebelumnya. Surah Al-Fatah ayat 4. Jadi itu adalah isi daripada hadis yang panjang yang datang kepada Jibril, yang datang kepada Nabi Muhammad mengajarkan kita tentang Islam, kan? Jadi rukun-rukun Islam itu yang 5, kan? Kita tak masuk lagi tentang itu, kita yang basic aja, kan? Yang 5 itu ada pada hadis-hadis yang akan datang, dihuraikan oleh ustaz yang akan datang lah, kan? Jadi pada umumnya hadis yang panjang itu menerangkan bagaimana, kalau dari segi kita ambil yang luaran tadi, bagaimana nak menuntut ilmu secara terbaik, ya, secara malaikat mengajar Jibril, kan? Malaikat mengajar Jibril bukan makna kita duduk atas meja tak boleh, kan? Boleh, tak masalah, kan? Itu harus saja tempat, tapi cara, kan, yang ditunjuk oleh setelah itu Nabi tak tanya siapa tu, ya, tak, Nabi tahu itu Jibril, kan? Tapi Jibril tunjuk macam mana cara kalau nak menuntut ilmu. Ada adab nak menuntut ilmu, kan? Kalau kita menuntut ilmu jauh-jauh, kan? Jauh-jauh pakai Facebook lagi tak apalah, kan? Jadi kalau dalam istilah menuntut ilmu itu secara talaqi, depan-depan, kan? Depan duduk dia mesti depan. Dia tak boleh jauh. Kalau ikut yang ni lah daripada basic hadis itu, iaitu Jibril menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi, dua lututnya kepada dua lutut Nabi. Itu dari segi menuntut ilmu, kan? Lebih mudah dapat penyampaian yang lebih
menyerap dalam jiwa yang disampaikan, dan mudah diamalkan. Kemudian yang rukun ihsan itu ialah rukun yang ketiga, kan. Iman tu dengan Islam kita dah lakukan, tapi sebaik mana kena cari lagi hadis yang ketiga. Yang ketiga itu ialah ihsan. Ihsan ni kita kata dalam bentuk ikhlas lah. Kita buat benda ni tak tahu kita buat ni atas perintah Allah, walaupun tak nampak kita buat juga, kan. Antak budallah ka'annaka tarah tu, kan. Kita ibadat tu seolah-olah kita nampak Allah, tapi memang kita tak nampak. Tahulah yang Allah itu melihat kita, supaya kita benar-benar melakukan ibadah ini kerana Allah, bukan kerana siapa-siapa, kan. Kerana Nabi pun tak boleh, kerana malaikat pun tak boleh, kenapa pun tak boleh. Buat itu mestilah lillah. Itu yang diterangkan oleh Nabi, kan. Itu guru kita, Nabi. Nabi yang kata kalau nak buat ibadah ini mesti kepada Allah saja, kan. Tak ada orang-orang tengah, tak ada, kan. Jadi kita nak buat apa pun ibadah yang kita faham ialah solat je, kan. Solat saja. Tapi ibadah apa-apa pun yang kita nak buat, dalam bentuk apa pun, kita yakin apa yang kita buat Allah lihat. Itu je, kan. Orang nak tengok tak tengok itu bukan urusan kita. Yang penting urusan kita tahu kalau yang hak itu atas dasar kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana siapa dan siapa. Kalau kerana siapa dan siapa, itu masuk dalam bab yang lain, kan. Dalam bab yang lain, bab iman jugalah, dalam bab yang akan menjejaskan iman, kan. Jadi apa yang diterangkan oleh Nabi, hadis Nabi yang panjang ni, dan yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim itu, supaya dapat kita mencari dan melaksanakan apa yang diterangkan oleh Nabi. Khususnya bagi kita tentang solat lah. Kalau solat itu kita memperbaiki solat seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, kan. Supaya amalan kita itu seperti yang kita kata, apa yang Nabi buat itulah yang kita buat, kan. Kalau Nabi tak buat, ya itu kita tinggalkan, kan. Dan kita akan pertahankan apa benda yang Nabi sebut. Itu yang dikatakan ibadah itu, walaupun orang ramai yang tak buat, kita yakin benda itu kita buatlah, sebab itu yang dituntut oleh baginda Rasulullah SAW, kan, dengan ilmu, kan, yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam. Itu tentang ihsan, ketingkatan setelah beriman Islam, barulah dia dapat ihsan. Mudah-mudahan buku kecil yang ringkas ini dapatlah kita mengambil iktibar daripada keterangan-keterangan yang disampaikan dan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui Jibril, supaya kita dapat menegakkan iman itu, rukun iman dan rukun Islam itu sebenar-benarnya, kan? Jadi itulah sekadar yang ada di depan buku ini. Mudah-mudahan memberikan banyak manfaat dan banyak kelebihan untuk kita melaksanakan, kan? Seperti yang tercatat dalam hadis yang kedua, kan? Cukup sampai di situ, kan? Buat pelajaran yang kedua, mudah-mudahan mendapat barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lis-sa'irina muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.